Pengundi yang bekerja atau tinggal di luar negara termasuk Singapura boleh memohon untuk mengundi sebagai pengundi pos dalam tempoh yang akan ditetapkan oleh SPR. Beliau berkata demikian selepas ditanya sama ada SPR akan melaksanakan inisiatif tertentu bagi memberi peluang kepada pengundi Johor di Singapura untuk melaksanakan tanggungjawab mengundi mereka pada PRN Johor, termasuk kemungkinan boleh melaksanakan gelembung perjalanan. Mengenai prosedur-prosedur standard bagi kempen PRN Johor, beliau berkata garis panduan pencegahan COVID-19 bagi PRN itu akan dimaklumkan selepas dikemaskini Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Itu antara perincian terkini berkaitan dengan pilihan raya negeri Johor. Kita doakan yang terbaik. Dan selepas ini, bicara tentang politik juga. Sosialisasi politik dalam kalangan belia. Kita nak dengarkan bersama. Dengan dulu daripada Zil Afnan dan Hazamin Intim. Bahagia Sejati. Sanubari terpancar di wajah berseri-seri, bermukim di hati rahsia pesona peribadi. Bila ditimpa musibah, duka penderitaan, sungguh sabar itu indah. Kebahagiaan sukar ditemui selagi hati dikail pesona duniawi. Segala keadaan tetap juang merasai belum mencukupi. Dikala hati remuk keresahan, cubalah cari erti ketenangan. Di ujung penderitaan pasti ada kebahagiaan. Tempuh hilang dengan keyakinan. Baru terlihat bintang yang terang bercahaya. Yakinilah kesyukuran akan mencukupkan. Seandai dimiliki hati yang begini, sudah bahagia sejati. Selepas kehilangan cinta manusiawi, kau kan jumpai cinta. Sukar ditemui selagi hati dikail pesona duniawi. Segala-galanya telah dimiliki, tetap jua merasai belum mencukupi. Baru terlihat bintang yang terang bercahaya. Yakinilah kesyukuran akan mencukupkan. Ya sejati. Cermin tengah pandang belakang. Perlu dilihat setiap
15 saat, paling lama 30 saat. Perlu lihat siapakah berada di belakang kita. Ini akan memberikan impak. Dia tidak perlu dilihat, mengangkat kepala, hanya jelingan sahaja. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها
على صراط مستقيم. Melaka 89.5 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Allahumma salli ala Muhammad. Bergema sudah suara yang memanggil-manggil, menyebut, menyeru namamu kekasih. Mengharap cinta yang dicari akan diterima, hanya di Kaulah harapan umat manusia. Syafaatmu ku harapkan untuk terus hidup bahagia. Tiada lagi kerisauan, karena Kau cahaya yang menerang. Nabi Muhammad, Kau cinta agungku. Nabi Muhammad, Ku damba syafaatmu. Nabi Muhammad, Kau pembela umat, Kaulah segalanya. Suci syafaatmu ku harapkan untuk terus hidup bahagia. Tiada lagi kerisauan, karena Kau cahaya yang menerang. Nabi Muhammad, Kau cinta Nabi Muhammad, Ku damba syafaatmu. Nabi Muhammad, Kau pembela umat, Kaulah segalanya. Nabi Muhammad, cinta agungku. Syafaatmu, Kau pembela umat, Kaulah segalanya. Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad, cinta agungku. Ya Rasul, sallu alaihi. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi.
Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemundi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Anda teman-teman dan saya Faiz Haji Osman bersiaran setiap Rabu. Ini episod kira rancangan baharu, episod pertama kita bawakan khabar orang muda diterbitkan rakan setugas Sahaja Fairuz Haji Nordin, yang mana rancangan ini alternate kita bersama dengan rancangan Legasi. Legasi memberi tumpuan kepada anak-anak muda, cerita dan kisah mereka, bagaimana kejayaan yang telah pun dicipta oleh anak-anak muda golongan belia kita. Dan pada malam ini, khabar orang muda ini lebih kepada diskusi anak muda punya pandangan, yang kita nak dengarkan juga profesional punya pandangan. InsyaAllah malam ini bicara kita tentang tajuk yang hangat sekarang ini diperkatakan tentang politik di kalangan belia. Dan insyaAllah kita bawakan tajuk sosialisasi politik dalam kalangan belia bersama dalam khabar orang muda ini. Diterbitkan rakan setugas Sahaja Fairuz Haji Nordin, dan kita bawakan 2 orang panel. Saya nak perkenalkan yang pertamanya bersama-sama dengan kita merupakan Dr. Ismi Arif Ismail, pengarah Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam DJ Faiz. Terima kasih jemputan. Kembali dalam cuti-cuti ni. Terima kasih juga Doktor. InsyaAllah. Bersama dengan kita untuk satu diskusi yang amat menarik untuk kita bicarakan. Ramai yang sering memperkatakan sama ada ahli politik golongan belia sendiri, yang mana mereka sendiri untuk sama-sama berkongsi cadangan ini untuk lebih orang kata apa, undi 18 ini semakin hangat diperkatakan. Dan kita nak berharap perbincangan kita ni ada satu persediaan yang terbaik lah kepada golongan belia, agar mereka dapat turut sama menyumbang kepada kepimpinan negara untuk masa depan, insyaAllah. Dan kita juga bawakan wakil anak muda kita pada kali ini. Kita bersama dengan saudara Muhammad Aizuddin Radwan, merupakan mahasiswa Undang-Undang dan Syariah Universiti Sains Islam Malaysia, merupakan mahasiswa tahun 5 bersama dengan kita waktu ini. Assalamualaikum Aizuddin. Waalaikumsalam DJ Faiz. Sihat kita? Alhamdulillah. Hari ini kita nak dengarkan Aizuddin mungkin mewakili rakan-rakan yang selama ini dah sebelum ini kan Doktor, kalau kita bercakap tentang undi, mereka ini dah begitu arif juga dalam soal membuang undi, terutamanya kepada perwakilan-perwakilan pelajar. Cuma kali ini bezanya kepada corak kepimpinan masa depan negara kita yang mereka ingin turut serta, sebab mereka ini juga ada sumbangsaran, ada idea yang ingin mereka ketengahkan. Tapi banyaklah kita nak dengarkan diskusi bersama dengan tajuk kita pada malam ini. Anda boleh mendengar dan juga menonton diskusi khabar orang muda ini menerusi Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube channel kami IKIM. InsyaAllah kita bawakan diskusi. Kalau anda sendiri pun terutamanya orang dewasa mungkin ada cadangan, adakah wajar anak muda diberi penglibatan sama dalam politik, ataupun tunggu sat bagi mereka ruang dan waktu. InsyaAllah anda punya cadangan boleh kongsi-kongsikan. Kita buka ruang ini, orang kata negara ini bebas bersuara, jadi kami buka untuk anda berkongsi pandangan. Cuma dalam batas-batas kita lah, negara ini juga ada undang-undang, jadi kongsikan cadangan dan pandangan anda secara bernasnya kita sebagai rakyat Malaysia. Dan insyaAllah kita tahulah Doktor, bila sebut tentang penglibatan anak muda, bagaimana anak muda hari ini ingin terlibat sama dalam bidang politik, yang mana satu perkara yang positif kita lihat. Tak tahulah, ada orang cakap satu perkara yang positif. Ada setengah melihat bila masuk undi 18 ini, mereka belum lagi orang kata matang dalam buat satu-satu keputusan kan. Dan kita nak melihat golongan belia ini, adakah mereka bersedia, dan adakah hari ini golongan belia benar-benar ambil tahu dalam arena politik negara, yang di mana dikatakan
sebanyak 7.8 juta pengundi tahun 2023 adalah daripada golongan belia, golongan muda kita ini sendiri. Dan nak tahulah doktor, adakah awal ini mereka benar-benar bersedia? Undi 18 itu, adakah mereka benar-benar ruang yang kita nak bagi ini, adakah mereka nak persiakan atau mereka nak grab the opportunity? Okey, terima kasih DJ Faiz dan saudara Aizuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya pada sesi ini. Saya pertama sekali sebelum nak respon kepada soalan tu, DJ Faiz, saya nak ucap tahniah lah kepada kerajaan Malaysia kerana apabila kita membuka ruang kepada inisiatif usaha undi 18 ini telah pun diluluskan di parlimen dan dikuasakan, menunjukkan iltizam sebenar dan ikhlas kerajaan untuk memberi ruang kepada anak muda untuk bukan sahaja menyuarakan pandangan tetapi juga untuk mengundi sebagai menjadi warga negara yang bertanggungjawab dalam menentukan masa depan negara. Sebab bila kita mengundi ni, kita bertanggungjawab untuk memilih kerajaan yang akan datang, kan? Kemudian pembangkang yang akan sama-sama menyediakan ruang semak imbang dan sebagainya. Jadi sebelum ni kita dah biasa dengar dah orang kata anak muda ni rakan pada pembangunan negara, tapi kita tengok kadang-kadang tu macam slogan, kan? Bila datang ke konteks sebenar daripada segi kepemimpinan, perwakilan anak muda di peringkat pembuat dasar, pembuat undang-undang dan sebagainya, kita nampak masih sikit pelibatan anak muda. Jadi saya bercakap kali ini daripada perspektif saya sebagai penyelidik dalam bidang belia, dan kita tengok apabila saya terlibat dengan kajian indeks belia Malaysia, kita ada beberapa domain. Salah satu domain ni adalah sosialisasi politik. Kita tanya anak muda tentang pandangan mereka tentang sejauh mana mereka nak berbincang, nak terlibat dan menyertai politik. Dan politik ni tidak semestinya politik kepartian, tetapi politik ni dia politik pilihan raya, dia politik untuk membina negara. Maksudnya dia membincang tentang isu-isu berkaitan negara. Jadi Faiz dengan Aizuddin nak cakap terus terang lah, kita sedih sebelum ni. Domain tu, skor dia memang domain yang menunjukkan skor yang paling rendah lah. Maksudnya bila majoriti kurang berminat. Sebab apa yang dikatakan sebelum ni, tidak banyak ruang yang diberikan untuk mereka bersuara, tidak banyak ruang yang diberikan mereka untuk memegang jawatan dan bersama-sama membincang tentang isu-isu di peringkat hal ehwal negara dan sebagainya. Dan jadi saya lihat dengan adanya undi 18 ni, secara automatiknya kerajaan dan semua pihak, dan kita semua jelaskan undi 18 ni diluluskan secara sama, bipartisan. Semua menyokong, sebab kita memang lihat sudah tiba masanya untuk anak muda diberi ruang seluas-luasnya untuk menyuarakan pendapat, menjadi pengundi yang bertanggungjawab, tetapi dengan syarat mereka benar-benar celik, matang dan boleh menyuarakan pandangan secara berhemah dan berhikmah. Kita pun tak nak juga dekat jalanan-jalanan menggunakan perkataan yang kesat, yang tu tak menunjukkan kematangan daripada segi berbicara dan berbincang dan beraktivisme dalam politik. Itu saya punya pandangan awal. Terima kasih. Terima kasih doktor. Sangat bernas pandangan doktor. Dan bila doktor bercakap tentang kematangan ini, tak tahu, pada saya, pandangan saya, ia melihat kepada bukan sekadar usia semata, tapi pengalaman mereka. Kan ada setengahnya yang mungkin dah dewasa tapi kematangannya tidak dipaparkan sebaiknya. Kan kita nak bercakap tentang soal politik yang sebelum ini tak pernah disertai pun oleh golongan muda, tapi kadang-kadang kita melihat corak kematangan itu masih nampak ada kebudak-budakannya, maaf kata. Tapi kita harap orang kata check and balance dapat dibuat selepas ini, bila kerajaan dah pun membenarkan anak muda golongan belia kita untuk terlibat sama dalam proses pembentukan negara, pemimpin untuk kepimpinan negara masa depan. InsyaAllah kita nak tanya dengan Aizuddin sendiri sebagai anak muda yang kali ini diberi peluang untuk sama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Jangan persiakanlah harapan saya agar corak kepimpinan ini, kalau anak muda sebelum ini ada aspirasi untuk kami inginkan suara anak muda didengari, tapi kali ini beri peluang, harapan agar tidak dipersiakan supaya adalah suara-suara itu benar-benar dapat kita dengar. Dan kita nak tanya dengan Aizuddin lah, pastinya ada perbezaan
berbanding golongan yang lebih berusia dari segi keterbukaan untuk mengundi ahli-ahli politik yang mungkin dari berbeza dari segi kaumnya, dari segi orang kata kurang setia kepada parti-parti politik. Dan mungkin komen Azudin sendiri berkaitan pandangan ini memberi impak kepada perkembangan politik negara pada masa depan. Adakah hari ini keterbukaan golongan muda terhadap parti-parti politik, terhadap individu-individu yang terlibat sama, mungkin selepas ini calon-calon, mungkin orang muda diselesa kan doktor, dengan kawan-kawan ataupun peer mereka, tapi bila di tempat itu ada golongan yang lebih dewasa, adakah Aizuddin dan kawan-kawan akan terbuka untuk sama-sama mengundi mereka yang lebih dewasa berbanding sebelum ni kita nak anak muda dan sebagainya? Macam mana Aizuddin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Faiz, Dr. Ismi Arif atas peluang yang diberikan. Saya bersetuju tentang bagaimana mandat yang diberikan kepada orang muda ini sangatlah besar untuk menentukan corak kepimpinan negara pada pilihan raya yang akan datang. Berkenaan dengan sifat keterbukaan anak muda ini kan DJ Faiz, sebenarnya saya melihat kenapa anak muda ini secara lumrahnya dia bersifat terbuka dalam memilih calon yang berbeza latar kaumnya, latar agamanya, adalah disebabkan sifat kita yang cenderung kepada inginkan sesebuah perubahan, pembaharuan ataupun reform. Jadi disebabkan keazaman kita untuk melakukan satu perubahan itulah yang menjadikan kita ini lebih terbuka kepada idea baru, aspirasi baru, parti baru dan muka baru. Sebab dengan harapan apabila kita memilih sesuatu yang baru, ia akan membawa kepada perubahan yang ke arah lebih baik. Ini memang fitrah orang muda, dan bukan sahaja pada zaman ini, malah kalau kita lihat ahli politik yang sekarang kita gelar veteran pun, pada saat mereka muda dahulu, mereka juga lantang untuk melakukan perubahan. Dan begitu juga dalam sejarah nasionalisme negara kita juga, satu ketika dahulu pernah berlaku pertembungan idea antara kaum muda dan kaum tua. Jadi itu dulu. Sekarang sama juga. Maksudnya sifat keterbukaan ini yang dimanifestasi dalam kalangan anak muda itu tidak lain hanyalah daripada sifat mereka yang inginkan pembaharuan kepada masyarakat. Jadi saya setuju anak muda ini sekarang sudah kebanyakannya terbuka untuk mengundi calon yang berbeza latar kaum dan agamanya. Kerana apa? Okey, berbalik kepada yang tadi, iaitu soal pembaharuan. Di mana hari ini anak muda kita tidak lagi cenderung untuk melihat siapa calon itu, kaum apa calon itu berasal, tapi kita lihat kepada apa visinya, sejauh mana manifestonya, sama ada realistik atau hanya retorik. Inilah cara berfikir anak muda sekarang yang saya kira menjadi asas mengapa anak muda sekarang bersifat lebih terbuka. Kerana di akhirnya apa yang kita penting adalah adakah matlamat pembaharuan itu tercapai. Itu yang pertama. Cuma yang kedua, dalam soal memilih ahli politik yang tidak setia kepada parti ini, saya rasa dalam soal ini saya kurang bersetuju, kerana sikap yang tidak setia kepada parti hanya akan menyebabkan perpecahan, pergolakan dan akhirnya membawa kepada satu situasi tidak stabil. Dan kenapa suatu organisasi itu perlu stabil, baik parti, baik kerajaan? Kerana berbalik kepada jawapan saya yang atas tadi, iaitu perubahan ke arah lebih baik. Untuk melakukan perubahan, kita perlukan satu perancangan yang rapi. Jadi dengan adanya pergolakan dalaman daripada sesuatu organisasi, ianya akan merencatkan segala perancangan rapi yang kita buat tadi itulah. Sebab itu kestabilan itu juga penting. Jadi saya juga ingin ambil kesempatan ini untuk sentuh berkenaan dengan input yang diberikan oleh doktor sebentar tadi berkenaan dengan skor sosialisasi politik dalam kalangan belia yang kelihatan rendah. Saya memang setuju. Cuma perkara itu juga melibatkan pelbagai faktor. Selain daripada kurangnya peluang yang diberikan, ia juga boleh saya sifatkan adalah disebabkan teladan yang ditunjukkan oleh ahli politik sedia ada sekarang ini yang mungkin kurang baik. Contohnya kalau kita anak muda hari ini, kalau kenapa mereka kurang berminat dengan politik, sebab bila sebut pasal politik, orang bergaduh. Sebut pasal politik, bila tengok secara langsung parlimen pun orang menjerit sana sini. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada kenapa skor sosialisasi politik dalam kalangan belia ini rendah. Jadi saya juga percaya isu teladan
yang patut ditunjukkan oleh ahli politik yang lebih senior itu juga penting. Kalau benar kita nak memupuk sifat demokrasi seawal usia 18 tahun sebagaimana yang telah diputuskan dalam parlimen melalui pindaan perlembagaan pada tahun 2019. Dan saya rasa di awalnya untuk awal ini pendapat saya ialah keterbukaan anak muda ini didasari disebabkan pertama kita inginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua yang kita juga perlu pentingkan ialah kestabilan supaya perubahan itu dapat disempurnakan dalam tempoh penggal yang kita yang kita berikan mandat undi kita tu nanti. Dan yang ketiga tentang bagaimana teladan daripada ahli politik yang lebih senior untuk membimbing kami anak muda ini nanti. Itu saja dari DJ Faiz. Saya terima kasih Azudin. Itu aspirasi anak muda doktor berkaitan dengan tajuk yang kita bawakan kali ini berkaitan dengan sosialisasi politik dalam kalangan belia. Kita nak dengarkan pandangan mereka. Itu mungkin salah satu pandangan Azudin dan banyak lagi, ramai lagi rakan-rakan kita anak-anak muda terutamanya anda mendengarkan rancangan Khabar Orang Muda ini. Anda boleh kongsikan di ruang komen Facebook dan juga YouTube. Doktor Azudin dah menyebut tentang teladan tadi kan, yang mana kita tak nafikan lah, saya pun tidak, kita tak nak bercakap soal individu itu sendiri, tapi kebanyakan rata-rata teladan yang ditunjukkan itu mungkin ada perkara yang boleh kita tengok kembali dari segi sahsiahnya, dari segi adab, dari segi akhlak, sebab kita tak nak hanya bersandarkan kepada ahli politik yang cemerlang dari segi akademik yang boleh mentadbir negara, tapi dalam masa yang sama kita nak anak muda kita yang lahir dengan penuh adab, ketimuran itu kita jaga. Tapi kan doktor, cuma ialah kita melihat kepada apa yang telah berlaku hari ini, yang telah ditunjukkan hari ini. Kita belum lagi memberi ruang kepada anak muda dan kita tak pasti adakah mereka akan tunjukkan teladan-teladan yang baik seperti mana yang mereka harapkan agar mereka bila dapat dekat situ mereka dapat tunjukkan teladan yang baik. Kita pun tak nak soal-soal politik wang, rasuah dalam politik itu dan juga perebutan jawatan dalam kancah politik itu berlaku bila anak-anak muda ini mereka masih segar usianya. Kita nak mereka bawa politik itu kepada perkara yang dalam Islam dah gariskan politik yang bagaimana. Kita harap mereka dapat bawa perkara itu. Dan insyaAllah kita nak tahu juga lah doktor, adakah persediaan di bangku sekolah perlu kita buat selepas ini? Adakah perlu satu, orang kata sistem pendidikan negara ni agar kita dapat perkasakan, dapat kita lahirkan anak muda hari ini yang mungkin cenderungnya dapat sama-sama undi 18 itu dah kita laksanakan dan mereka dah pun bersedia ke arah itu doktor. Okey, terima kasih Saudara Faiz. Memang saya setuju apa yang dilontarkan oleh Faiz dan juga Aizuddin tadilah. Sebelum saya nak ke tajuk pendidikan politik dan demokrasi, saya setuju bila Aizuddin cakap yang teladan tu adalah penting. Dan kita lihat sebab tu proses pembinaan karakter ahli politik tu penting. Maksudnya dalam proses perkadiran parti-parti politik nak membina pelapis-pelapis ahli politik yang akan datang. Kita kena utamakan perkara berkenaan sahsiah, berkenaan integriti dan sebagainya. Sebab kita tak boleh hanya bergantung kepada yang pandai memberikan pengucapan awam, yang pandai berhujah. Sebab bila berhujah pun kena pastikan yang hujah tu kena fakta, bukan berhujah auta kan. Jadi perkara-perkara tu kena diberikan penekanan. Dan saya pun setuju bila Faiz cakap ni, bila kita kata tentang celik dan matang politik ni, dia tak correlate dengan umur sebenarnya. Dia bergantung kepada pendedahan, kepada pendidikan dan kemudian maklumat-maklumat yang tepat. Sebab kita tak nafikan ada yang dah berumur 30, 40, 50 pun tapi masih tak matang lagi, masih lagi bincang tentang sahih ke tak sahih video kan, berbincang tentang isu-isu yang lebih yang lebih substantif ya. Jadi sebab tu saya setuju bila kita nyatakan bahawa untuk memastikan yang anak muda dan sebenarnya masyarakat ni lebih celik dan matang daripada segi politik, proses pendidikan sangat penting dan dia kena bermula daripada peringkat lebih awal lagi. Kalau kita kata undi 18 ni sepatutnya lagi awal, daripada sekolah rendah lagi kita kena sediakan, tetapi kena sesuai dengan tahap umur. Kan? Kalau kita lihat di sekolah dah ada pun pendidikan civic dan kewarganegaraan kan, mata pelajaran tu. Jadi boleh kita selitkan tapi secara lebih sesuai dengan umur, bercakap tentang
apa makna demokrasi dalam dalam penyataan yang lebih mudah, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan kan. Dan kemudian bila masuk ke sekolah menengah dan kemudian akhirnya di IPT kan, di peringkat jenjang tinggi, kita boleh masukkan kepentingan politik demokrasi membina negara. Politik ni bukan semata-mata tentang pilihan raya. Politik ni dia lebih luas. Sebab kita sebelum ni banyak bercakap tentang politik ni pilihan raya je. Parti mana menang, parti mana kalah kan. Tapi sebenarnya politik ni dia memberi kesan pada kehidupan seharian kita. Dan ini yang harus kita maknakan kepada generasi muda dan generasi yang akan datang, supaya mereka benar-benar melihat kepentingan untuk mengundi dan mengisi pilihan mereka itu dengan menyokong pemimpin dalam kehidupan seharian, dari segi aspek politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Sebab tu saya kira pendidikan politik demokrasi ini sangat penting dan perlu bermula sejak daripada awal lagi. Dan kita pupuk mengikut kesesuaian umur. Bukan maksudnya daripada awal dah tanya, dah ajar tentang parti politik dan sebagainya. Kita nak undi kepada, siapa? Tak. Kita lebih kepada politik demokrasi untuk membina negara. Dan akhirnya sampailah ke peringkat mereka lebih celik dan matang dan boleh melihat kepentingan untuk meraihkan kepelbagaian. Berbanding dengan kita nak pilih, kalau yang ni bagus, yang sana tak bagus. Tak, sepatutnya kita kena didik anak-anak Malaysia ini untuk boleh meraihkan kepelbagaian, kerana kepelbagaian itulah akan memastikan ada proses semak imbang, sama ada di peringkat kerajaan ataupun di peringkat masyarakat. Okey, yang tu DJ. Terima kasih Doktor pandangannya berkaitan dengan anak muda, yang mana kalau kita dah pun nak mulakan sesi undi 18 ini, tapi macam Doktor sebut tadi, persediaan kita kena mulakan. Dan Doktor sebut berkaitan dengan politik ini bukan sekadar parti semata-mata, tidak sekadar pilihan raya semata-mata. Ia adalah soal kehidupan seharian kita, yang mana ia akan memberi kesan. Dalam pengundian itu juga akan memberi kesan. Calon-calon yang kita pilih juga akan turut memberi kesan kepada kehidupan seharian kita. Jadi jangan kesampingkanlah soal politik dan juga perkara yang kita lalui hari-hari ini. Jadi itulah harapan kita, agar bila undi 18 ini kita realisasikan, anak-anak muda kita yang mungkin sebelum ini ada pandangan serong terhadap bidang dan juga arena politik ini, mereka ada satu tanggapan, yang mana politik macam Doktor sebut tadi adalah ia soal membina negara bangsa. Ia soal tentang memajukan Malaysia, bawa Malaysia ke arah yang lebih cemerlang untuk meletakkan Malaysia pada penanda aras dunia yang bagaimana. Jadi anda, anak muda Aizuddin dan kawan-kawan, insyaAllah mereka lah yang akan terus memacu kepimpinan negara kita. Aizuddin, bila soal tentang undi 18 ini, bila calon-calonnya golongan muda, cara sembang rentak yang sama, cara yang sama. Mungkin Aizuddin sebut tadi tentang aspirasi yang sama. Cuma macam Dr. Ismi pesan dengan kita tadi awal, ia bukan soal undi semata-mata, tapi ia datang bersama tanggungjawab dan hak kepada anda. Kita yang mengundi ada tanggungjawab. Kita sendiri bertanggungjawab terhadap undi kita, dan mereka yang diundi itu perlu melaksanakan hak-hak pengundi-pengundi anda. Jadi adakah anak muda, terutamanya Aizuddin dan kawan-kawan, sedar soal hak ini? Adakah hanya menuntut untuk berada dalam kepimpinan negara tanpa memikirkan soal tanggungjawab dan hak ini, Aizuddin? Baik, DJ Faiz. Saya sangat setuju tentang bagaimana sesebuah hak untuk mengundi itu diberikan kepada golongan muda. Ia juga perlulah disekalikan dengan perasaan tanggungjawab. Apakah maksud dan juga erti di sebalik sesebuah hak itu? Sebab kalau kita tidak pupuk golongan muda ini tentang tanggungjawab dan kesedaran bernegara yang betul, maka mereka anggap nak ceburi politik ni sebab nak glamour semata-mata, nak lebih, nak famous, nak follower kan. Jadi sebab itu anak muda ni kita kena lorongkan dia dengan kesedaran tanggungjawab bernegara. Jadi salah satunya ialah dengan ilmu. Sebab sebesar mana pun tanggungjawab itu pastinya boleh digalas kalau dengan ilmu. Contohnya, kalau kita hari ini beri keizinan dari segi undang-undang kepada remaja atas 16 tahun untuk ambil lesen kereta, sedangkan tanggungjawab memandu kereta adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Malah kalau seseorang pemandu itu cuai dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemandu kereta, ianya boleh mengakibatkan kemalangan
kemusnahan harta benda, malah kehilangan nyawa. Tapi bagaimana kita nak bagi tanggungjawab memandu kereta dengan satu erti tanggungjawab. Sebab itu kita beri ilmu. Kita wajibkan mereka untuk masuk kelas memandu, untuk lulus ujian memandu. Jadi apa jua tanggungjawab yang harus dan juga kita ingin galas kepada seseorang ataupun sekelompok bahagian masyarakat, ianya perlu juga datang dengan ilmu kepada masyarakat tersebut. Jadi tentang pendidikan untuk anak muda, saya setuju dengan Dr. Ismi tentang bagaimana pendidikan itu perlu diberikan daripada awal lagi. Contohnya memang diri saya lah. Kalau DJ Faiz dan doktor nak tahu kan, saya masa tingkatan 5 baru saya tahu yang kita mengundi ada 2 peti undi. Satu untuk parlimen, satu untuk DUN. Sebelum tu saya memang tak pernah tahu, dan kalau kita tengok di berita ataupun di TV pun, saya pelik kenapa ada 2 kotak undi. Saya ingatkan masa tu, kalau ada peti undi boleh undi 2 calon. Satu kotak kita undi calon A, satu kotak kita undi calon B, tak payahlah gaduh-gaduh. Tapi kalaulah saya tak masuk kelas sejarah tingkatan 5 tu, sampailah kesudah saya takkan tahu, rupa-rupanya kerajaan persekutuan calonnya lain dan kerajaan negeri calonnya lain. Jadi macam tu juga tahu kawan-kawan saya, even bila kita masuk universiti kan, baru saya belajar tentang pemisahan kuasa 3 cabang bernegara, iaitu legislatif, eksekutif dan juga kehakiman. Bayangkan macam mana remaja kan, kita dah pergi lawatan ke Kuala Lumpur, kita lalu bangunan parlimen, kita pergi Putrajaya, kita tengok mahkamah istana kehakiman, kita tengok Putra Perdana, tapi kita tak tahu pun mereka ialah 3 cabang yang berbeza dan berasingan. Kita ingatkan parlimen pun kerajaan, mahkamah pun kerajaan, eksekutif apatah lagi. Jadi sebab itu sebelum ini saya nampak perkara itu kurang ditekankan sebab ia hanya menjadi sisipan salah satu topik dalam sejarah. Sebab itu pendidikan politik, apatah lagi cadangan saya ialah pendidikan perlembagaan. Itu harus berdiri sendiri supaya ia lebih ditekankan. Sebab kalau sisipan ini, fokusnya akan diberikan kepada bab-bab yang lain yang lebih penting untuk masuk periksa dan sebagainya. Jadi sebab itu pendidikan politik ataupun pendidikan perlembagaan ini, dia perlu untuk berdiri sendiri. Dan apa pengisiannya, pendapat saya yang paling penting sekali ialah apa peranan kerajaan. Sebab bila kita tahu peranan kerajaan itu ialah untuk buat dasar kepada rakyat, untuk buat dasar ekonomi, untuk buat dasar kebajikan, apa tugas setiap kementerian, baru kita sedar yang pilih calon untuk siapa nak mengisi posisi kementerian tu bukan tugas yang mudah. Sebab sebelum ni kita tak tahu. Kita ingatkan dapat siapa yang kita undi, siapa-siapa pun yang kita undi tidak akan memberi kesan apa pun. Jadi sebab itu yang penting pengisiannya ialah kepada apa fungsi kerajaan. Yang kedua, apa fungsi setiap kementerian. Barulah kita sedar, bila kita tahu undi kita itu adalah sangat bermakna, baru daripada ilmu itu akan lahirnya tanggungjawab itu. Keduanya tentang proses pilihan raya. Saya di USIP kan, DJ Faiz adalah peserta Akademi Pilihan Raya APR yang dianjurkan oleh SPR. Jadi kita buat simulasi pilihan raya, kita buat simulasi kiraan undi, macam mana nak tahu undi itu rosak, macam mana nak tahu undi itu boleh diterima. Jadi perkara itu sangat menyeronokkan. Jadi saya rasa kalau kita bawa simulasi pilihan raya ni ke peringkat sekolah menengah pun tak ada masalah. Nak pilih ketua pengawas, nak pilih ketua rumah sukan, buatlah mengundi. Cuma dia memerlukan kerajinan dan juga tenaga lah kan, nak mengira undi, nak cetak borang pencalonan, nak cetak tapi kalau demokrasi itu dibudayakan daripada bangku persekolahan, tak adalah saya tingkatan 5 baru tahu 2 kotak tu untuk 2 calon yang berbeza. Yang seterusnya ialah tentang anak muda hari ini. Kita tengok apa yang rapat dengan dia. Yang rapat dengan dia ialah gadget dan juga social media. Social media ini sangatlah penting sebab kalau ianya dimanipulasi untuk propaganda politik yang negatif, maka pengguna social media dalam kalangan belia itu akan cepat terpengaruh, akan cepat di brainwash, dan juga yang dia pegang hanyalah berdasarkan propaganda politik saja. Sebab tu informasi yang sahih, iaitu informasi daripada Jabatan Penerangan tentang proses pilihan raya dan sebagainya itu hanya perlu juga diberitahu. Anak muda perlu diberitahu kalau nak dapatkan informasi yang sahih tentang politik ini, perlu dapatkan di mana.
Itu juga penting supaya bila anak muda melayari media sosial menggunakan gadget, apatah lagi dengan social media, semua orang boleh menulis, semua orang boleh jadi jurucakap parti, semua orang boleh jadi jurucakap calon. Kita tak nak kecelaruan informasi yang sahih bercampur dengan informasi yang tak sahih, akhirnya hanya akan menimbulkan kekeliruan anak muda. Dan anak muda ini kita perlukan, kita tak nak dia terkeliru sebab tanggungjawab yang kita nak berikan kepada dia itu sangat besar. Itu DJ Faiz. Terima kasih Haizuddin. Itu doktor, kita melihat inilah calon anak muda kita yang mungkin kita selepas bagi peluang ini kita anak akan, muda, insyaAllah. Ya, insyaAllah kita akan ketengahkan untuk sama-sama mencorakkan negara kita, dan sebab mereka yang akan mewarisi apa yang dah ada, yang dah dicipta dalam negara kita hari ini. Dan macam Haizuddin sebut tadi soal ilmu, saya kira bukan sekadar ia perlu di bangku sekolah, di peringkat universiti, bahkan ia perlu berterusan. Mana kata sebagai seorang ahli politik, sebagai orang yang menceburi bidang ini, kan bersama-sama untuk memajukan negara, mereka perlu kesinambungan ilmu itu. Sebab dunia ini berevolusi, negara kita kan perlukan sesuatu anjakan kepada paradigma yang baharu, insyaAllah. Doktor, sedikitlah sebelum kita nak mengakhiri forum kita nak dengarkan ulasan dan juga kesimpulan doktor berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, sosialisasi politik dalam kalangan belia. Bersedia mahupun tidak, kita dah pun melaksanakan untuk sama-sama undi 18 ini. Jadi kita nak bergerak ke arah itu, kita perlu bermula dengan sesuatu. Jadi inilah titik tolaknya dan mungkin kesimpulan doktor untuk persediaan ke arah itu. Okey, terima kasih DJ Faiz. Saya sangat setuju yang kita tak boleh tanya soalan dah, kita dah sedia ke belum, kita kena sedia. Sebab sememangnya apa ni tanggungjawab untuk membina negara ni bukan terletak pada golongan dewasa saja, tetapi juga pada anak muda. Dan saya percaya dalam sesebuah pembinaan negara perlu ada kerjasama yang rapat antara golongan dewasa dan anak muda. Sebab kita percaya anak muda ni kekuatannya ada pada idealisme mereka. Okey, manakala yang dewasa ni ada dari segi wisdom, pengalaman, dan kalau kita ada gabung jalin ni, kerjasama ni akan sangat-sangat memberikan satu ekosistem yang positif kepada pembinaan sesebuah negara yang kita cintai lah, Malaysia ini. Jadi saya fikir kepentingan yang perlu kita sentiasa ulang adalah pastikan yang pendidikan politik dan demokrasi cuba untuk melahirkan rakyat Malaysia, sama ada golongan muda ataupun golongan dewasa. Ada juga dengan dewasa, Faiz, yang sampai sekarang lagi belum matang lagi. Sebab tu saya kata proses bukan soal umur. Proses pendidikan dia berterusan. Walaupun dah jadi ahli politik pun kena masih lagi disekolahkan. Supaya kita supaya kita sentiasa menambah baik pengetahuan, supaya kita boleh sentiasa berevolusi macam yang Faiz cakap tadi, supaya kita sentiasa kekal relevan dan kita sebenarnya menjadi seperti mentor kepada anak-anak muda ni kan. Sebab bila ada proses pementoran ni, barulah kita punya pelan penggantian pelapis nanti akan mendapat bimbingan kan, yang lebih positif. Cantik lah kan doktor. Sebab kita cakap tadi banyak tadi pasal teladani kan, tu macam Aizudin cakap, kalau tengok dalam parlimen bergaduh-gaduh tu, macam mana kita nak nampak teladan yang baik. So maksudnya daripada situ lagi kena dah ditunjukkan teladan yang baik, bagaimana nak menjadi negarawan apabila membicarakan tentang soal-soal kenegaraan dan sebagainya kan. Jadi sebab tu saya setuju yang penting adalah pendidikan, dan pendidikan ni tak semestinya pendidikan bentuk formal sahaja, tetapi juga pendidikan non formal. Kita buat program-program, kita buat sesi libat sama, jeraya wara, berbincang dalam bentuk yang lebih santai, tetapi membina tentang kepentingan politik dan demokrasi. Kita nak rakyat kita celik tentang sejarah negara, celik tentang perlembagaan negara, dan celik tentang ke mana kita nak bawa Malaysia selepas ini. Jadi insyaAllah kita kena ingat, pendidikan politik itu tidak semestinya semata-mata tentang pilihan raya, tetapi pendidikan politik ini tentang demokrasi dan politik yang membina negara, insyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak kembali doktor. Terima kasih banyak untuk pandangan doktor. Suka saya memetik tadi yang mana doktor sebut, yang di sekolah kita perlu belajar, yang dah dewasa kita perlu sekolahkan. Okey, jadi kita agar macam Aizudin sebutlah, kita perlukan teladan-teladan yang baik ini yang perlu dicontohi, sebab mereka akan mewarisi kepimpinan. Tanpa teladan yang baik, maka akan orang kata
canggung kan, pincanglah apa yang mereka akan bawa, aspirasi dan misi serta visi ke depan negara. Dan Aizudin, sedikitlah harapan Aizudin untuk tajuk yang kita bawakan pada kali ini dan persediaan anak muda melangkah ke arah undi 18 dan mencorakkan pentadbiran negara untuk masa depan. Baik, kesimpulan akhir daripada saya ialah berbentuk persanan kepada rakan-rakan sebaya saya di luar sana yang juga berminat dengan politik. Sebagai anak muda, walaupun kita dah nampak bagaimana tingkah laku sebahagian ahli politik yang senior, tapi kita juga sebagai anak muda kena sentiasa bermuhasabah. Kita sebagai anak muda jangan rasa yang kita ini semua betul hanya kerana kita anak muda. Tak boleh juga macam tu. Nanti bila ada ahli politik yang lebih senior tegur kita, ataupun siapa saja tegur kita, kita akan rasa tak boleh, teguran ini tak boleh sebab kita je yang betul, sebab kita anak muda, orang yang kena dengar cakap kita. Tak boleh juga macam tu. Jadi apa pun sebenarnya, yang pertama kena sentiasa bermuhasabah. Yang kedua, kita juga kena sentiasa ingat yang politik ini bukanlah untuk nak mengejar famous, bukanlah untuk nak mengejar kekayaan, mengumpul kekayaan, tetapi sebenarnya adalah untuk kita berkhidmat pula kepada rakyat, memperbaiki kualiti kehidupan rakyat, meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi itu juga yang perlu untuk kita sedar supaya kita ini akan membesar menjadi orang yang berintegriti. Sebab saya rasa yang paling penting selepas ilmu, yang kedua ialah integriti. Jadi integriti ini sangat mahal dalam dunia hari ini, supaya kalau kita tidak ada integriti yang kukuh, kita memang akan cepat mudah untuk kita memang cepat mudah untuk nak tertipu dengan godaan-godaan di luar sana lah. Jadi tak bolehlah macam tu. Sebab itu integriti juga adalah satu asas yang penting kalau kita nak berkhidmat dalam bidang politik. Jadi ilmu, integriti dan juga sentiasa bermuhasabah. Itu DJ Faiz. Kembali, terima kasih untuk Aizudin. Itu harapan dan juga aspirasi Aizudin selaku golongan muda. Sedikitlah saya nak betulkan Aizudin. Mana Aizudin tadi ajak kawan-kawan yang berminat untuk sertai politik. Kita tak nak sebut soal minat lagi dah. Mereka perlu terlibat, kan Doktor? Ya, minat terlibat secara aktif. Terlibat. Politik berhikmah dan berhikmah. DJ Faiz. Bukan sekadar masuk dalam bidang politik kepartian itu, tapi kita nak jadi mereka pengundi yang bertanggungjawab. Pembangsaran. Pengundi yang bertanggungjawab itu adalah yang terbaik yang perlu kita bawakan. Selepas ini, sebab anda memegang kunci undi yang mungkin besar selepas ini, jadi anda ada pengaruh yang luas. Soal membina negara bangsa ini bukan terletak kepada soal parti politik dan juga individu yang masuk ke dalam kancah politik itu semata-mata, bahkan semua rakyat Malaysia kita ada peranan. Macam disebutkan oleh dua orang panel kita tadi, hak dan tanggungjawab perlu kita serasikan bersama. Terima kasih banyak saya ucapkan buat Dr. Ismi Arif Ismail, sama-sama, merupakan pengarah Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia. Ada kesempatan kita sembang lagi, Doktor. Banyak yang bakal kita bicarakan. Aizudin, terima kasih juga. Semoga sukses Aizudin untuk pengajiannya. Dah tahun 5 dah di pengajian Undang-Undang dan Syariah Universiti Sains Islam Malaysia. Di kesempatan berdua kita berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله the chosen one, the best of all mankind. Our hearts bleed.
عيني مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله You are the messenger the beloved of Allah our eyes bright with hope beneath the break to you we always say Salamun alayk Noor upon the noor light upon the light we will come to you smiling back at you and to be with you it's a مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Hilangkan keraguan, terangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. Di sini aku perjuangkan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang besar untuk seluruh alam. Seperti mana bulan purnama memancarkan cahaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penunjuk jalan, pembimbing dan tokoh terulung yang wajar dimuliakan dan disanjung sepanjang zaman. Buku telah terbit bulan purnama membicarakan keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para sahabat dan generasi-generasi selepas mereka mencintai dan memuliakan baginda dengan mengadakan sambutan Maulidur Rasul dan mengarang kitab serta menyusun qasidah. Dengan harga RM20, dapatkan di www.ikimniaga.my atau cari IKIM Jarak Niaga di Shopee dan Lazada. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lokman.
di Warna Pagi IKIM. Bila kita tengah rasa ada masalah, kita serabut, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Kita nak fokus pada masalah kita tadi tu. Kita nak besarkan masalah tu, kan duk fikir masalah. Ataupun kita nak banyakkan doa dan minta supaya Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk masalah kita. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi, diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Saya mengesyorkan rakyat kita, khususnya majoriti penduduk Malaysia, mengambil tanggungjawab sendiri untuk menentukan arah negara serta nasib bangsa sendiri. Dalam pemilihan negara dan kerajaan, rakyat mempunyai kuasa yang amat tinggi dan penuh hikmah untuk menentukan kebahagiaan negara. Negara kita memerlukan rakyat yang bertanggungjawab kepada negara. Lahad Dartu 107.3 FM. Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya.
merancang apa ya untuk anak-anak? Kakak tolong Mama kemas dapur. Abang pula cuci